Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Ini Agenda Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Bulan ini pelbagai acara di peringkat kebangsaan akan kita lalui dan antaranya event ataupun acara yang besar iaitu sambutan Hari Guru. Apakah signifikan sambutan Hari Guru yang kita sambut saban tahun untuk 2022 kali ini? Kerana selepas 2 tahun lebih Kementerian Pendidikan melalui pelbagai cabaran untuk melontarkan sistem pendidikan kita yang terbaik walaupun pelbagai halangan dan juga peraturan yang dikenakan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, tetapi usaha untuk menyampaikan ilmu dan juga pelajaran kepada anak-anak murid terus dijalankan dari pelbagai platform. Ada bersifat hybrid, ada bersifat dalam talian, ada bersifat secara fizikal jika dibenarkan. Dan untuk 2022 ini mungkin lebih bermakna bagi setiap guru, individu guru yang kita panggil saban hari, kerana tahun ini apabila negara sudah membuka sektor pendidikan dan juga sektor sosial, maka sekolah dibenarkan untuk menjalankan aktiviti bersemuka secara fizikal untuk semua sistem pendidikan sama ada prasekolah, sekolah rendah hinggalah sekolah menengah. Jadi untuk melihat bagaimana sambutan Hari Guru pada tahun ini bagi peringkat kebangsaan, saya akan mendapatkan pandangan dari yang berbahagia Dr. Norisah binti Suhaili, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bagi sektor operasi sekolah. Assalamualaikum Dr. Norisah, apa khabar? Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam Cik Nazri, selamat Hari Raya. Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Okey, setiap tahun 16 Mei tidak akan dilupakan oleh setiap warga kita kerana kita sinonim dengan tarikh keramat ini untuk menjadikan satu hari besar bagi warga guru dan juga warga pendidik. Jadi, apakah sebenarnya signifikan bagi Kementerian Pendidikan perayaan Hari Guru yang kita akan sambut pada tahun ini? Sebenarnya kita lihat kita pandemik COVID yang kita lalui sebelum ini telah memberi impak yang sangat banyak kepada semua sektor, terutamanya sektor pendidikan. Dan walau bagaimanapun melalui usaha berterusan oleh KPM, pelbagai inisiatif dijalankan dalam memastikan pendidikan dapat diteruskan walau apapun keadaan, walaupun apapun cabaran yang kita hadapi. Dan kita sedia maklum, sambutan Hari Guru merupakan satu sambutan yang sangat istimewa. Setiap 16 Mei itu kita menyambut Hari Guru untuk menghargai, untuk menyatakan rasa penghargaan kita kepada kaum pendidik di seluruh negara. Dan perayaan ini sentiasa dinantikan. Dan walaupun penularan wabak COVID-19 dia banyak menghadkan pelaksanaan sambutan yang telah kita rancang, terutamanya pada tahun 2020 dan 2021, tetapi penyampaian anugerah kepada para pendidik pada saya yang menabur bakti tetap kita teruskan. Namun untuk tahun ini, Encik Nazri, kita sedia maklum, kerajaan telah mengumumkan fasa peralihan endemik bermula 1 April 2022 yang lepas. Dan berikutan pengumuman itu, banyak kelonggaran diberikan. Dan kesempatan ini diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merancang sambutan yang lebih meriah pada tahun ini dengan aktiviti sampingan bagi meraihkan para pendidik. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan telah diamanahkan untuk menjadi tuan rumah pada sambutan kali ini, dan majlis sambutan akan berlangsung selama 5 hari iaitu bermula 12 hingga 16 Mei 2022 bertempat di Universiti Malaysia Kelantan, kampus Bacok. Dan majlis ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan bagi menghargai golongan pendidik yang banyak menyumbang bakti kepada dunia pendidikan. Bagi Dr. Norisah sendiri, signifikan guru dalam fasa peralihan endemik dan juga selepas kita melalui perit payahnya guru untuk melontarkan ataupun menyampaikan idea pendidikan, silibus pendidikan kepada anak-anak walaupun berhadapan dengan cabaran yang bukan kepalang. Ada yang anak-anak tidak ada perantinya, tidak ada talian internet di rumah,
jangan terpaksa berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Begitu juga bagi guru-guru yang di pendalaman, rumah pun tidak ada wifi dan sebagainya. Jadi dengan tema pada tahun ini, berguru demi ilmu bina generasi baru, apa yang boleh Dr. Norisah lontarkan ataupun kongsikan bahawa cabaran guru hari ini memerlukan lonjakan ataupun anjakan baru kerana setiap masa pelbagai ujian dan juga cabaran yang perlu diadaptasi untuk memastikan ilmu dapat juga disampaikan kepada para pelajar. Dan walaupun setengah pihak mengatakan 2 tahun yang lalu generasi pendidik terpaksa berhadapan mungkin sebilangan kecil di kalangan anak-anak pelajar kita akan menjadi generasi yang hilang ataupun the lost generation, tetapi saya rasa iltizam dan semangat guru tidak pernah pudar untuk memperbaiki ataupun melalui hari yang lebih baik bermula dengan tahun 2022 ini dengan fasa peralihan endemik hinggalah tahun-tahun mendatang. Dr. Norisah. Baik, kita tahu mana-mana sejarah, mana-mana budaya atau tamadun dia bertunjangkan guru. Dan kita melihat peranan guru sangat penting. Dan guru ni sebenarnya adalah tunjang kepada pejuang kemerdekaan. Kalau kita lihatlah, mengimbau kembali sejarah negara kita, pejuang kemerdekaan dan pembangunan negara. Dan oleh itu pada saya, pendidik ni dia mempunyai peranan yang sangat besar, peranan yang sangat penting kepada sesebuah tamadun itu. Jadi di sini kita melihat tema yang kita pilih iaitu guru tunjang sekolah sejahtera ni sangat sesuai, sangat bertepatan dengan peranan seorang pendidik itu. Dan penerapan elemen 14 nilai dalam sekolahku sejahtera yang diperkenalkan baru-baru ini juga menunjukkan betapa pentingnya peranan seorang pendidik. Saya tekankan perkataan pendidik sebab pada saya, terutama dalam zaman yang serba mencabar, apapun zaman sebenarnya, mendidik manusia itu bukan hanya setakat dalam bilik darjah. Mendidik itu jangkupannya luas, di dalam bilik darjah, di luar bilik darjah, melalui apa juga aktiviti. Dan tema ini juga menjelaskan bahawa guru ni adalah tunjang terpenting dalam sistem pendidikan negara. Peranan dan kefungsian guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, bukan sahaja menghabiskan sukatan pelajaran, bukan sahaja dalam bilik darjah, bilik makmal sains, bilik komputer, bukan. Tetapi gurulah yang pada saya dari prasekolah tu sampai ke akhirnya mempunyai peranan yang sangat penting untuk menerapkan nilai, untuk membentuk, untuk mencorakkan bagaimana rupa bentuk generasi yang kita akan lahirkan pada masa yang akan datang. Dan pada saya, Cik Nazri, kita melihat peranan guru tu, dia dalam pelbagai situasi, kita dah melalui pelbagai zaman, kita telah melalui pelbagai situasi, walau apapun cabaran, saya tetap merasakan dan saya tetap berpendapat bahawa peranan guru sangat penting. Memang zaman pandemik baru-baru ini, kita terpaksa membuatkan pembelajaran secara online. Tetapi itu hanyalah alat, itu hanyalah medium. Apa yang lebih penting ialah peranan guru di situ. Dan saya suka cita saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan guru untuk sentiasa memastikan roh kejiwaan terhadap kecintaan yang mendalam, yang tulus, yang luhur terhadap pendidikan itu sangat penting. Melihat anak didik itu sebagai amanah, sebagai tanggungjawab yang sangat besar di mana pun cikgu berada, di kota, di luar bandar, di ceruk rantau, di pedalaman, di sebalik gunung, anda seorang guru. Anda mempunyai peranan yang sangat besar untuk memastikan khazanah negara, bakal pemimpin negara yang akan kita hasilkan, yang akan kita lahirkan ini adalah mereka yang ada jati diri, yang penuh dengan nilai. Dan ini diterapkan dalam sekolahku sejahtera tu, 14 nilai yang pada saya memang perlu dihayati dan diamalkan. Ya, dari pengalaman 2 tahun lalu apabila guru terpaksa berdepan dengan cabaran pembelajaran dan pengajaran PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR, tetapi kita lihat nampaknya guru terpaksa bangkit dengan
kreativiti mereka sendiri. Ada yang mungkin terpaksa bergeluk juga kerana mereka tidak biasa, mungkin pengalaman pertama kali untuk melakukan PDPR dalam talian secara maya ini. Tetapi bagi majoriti guru yang saya lihat, kerana saya pun ada anak yang masih bersekolah, Dr. Norisa, memang saya salute ataupun kita hormat dengan cara mereka berani ambil risiko, ambil satu langkah ke hadapan. Mungkin tidak bukan melihat perkara yang stereotip ataupun general yang biasa diterima dari pengurusan sekolah, guru besar ataupun pengetua, tetapi mengambil langkah sendiri kerana mereka sendiri yang tahu kehidupan anak-anak murid mereka dan sebagainya, individu keluarga yang mungkin berbeza antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, kemampuannya berbeza. Jadi adakah pengorbanan guru, kreativiti dan adaptasi guru ini akan dijelmakan dalam bentuk pengiktirafan dalam sambutan Hari Guru tahun ini, Dr. Norisa? Baik, Encik Nazri. Saya sangat saya setuju dengan apa yang Encik Nazri katakan. Tempoh pandemik 2 tahun itu benar-benar mengajar kita. Benar-benar mendidik pendidik ini, benar-benar mengajar kita tentang pentingnya kesabaran, tentang pentingnya kreativiti dalam menyampaikan ilmu, walau apapun cabaran. Kerana pada saya, pendidik yang kental jiwanya, dia tak kira apapun zaman. Memang kita dah tetapkan sama ada online, offline ataupun offsite. Tetapi kita melihat bagaimana kesungguhan guru ini. Dan kita mesti ingat, kita tidak bersedia untuk menghadapi zaman pandemik tu. Kita tidak ada, tak sempat pun nak bersedia. Tetapi dalam tempoh yang 2 tahun itu kita belajar dan kita telah, orang kata, menggunakan sepenuhnya, menggunakan secara optimumnya apa-apa medium peluang yang ada. Dan saya melihat dalam tempoh 2 tahun itu, bagaimana cikgu-cikgu kita sangat aktif menggunakan apa saja platform dalam Delima, apa saja features dalam Delima dimanfaatkan sepenuhnya. Kemudian kita melihat webinar dilakukan. Kalau di kawasan-kawasan pedalaman Sabah, Sarawak, misal kata, saya melihat sendiri bagaimana guru-guru ini pergi ke rumah panjang menghantar modul dan sebagainya. Pada saya, apa yang Cik Nazri katakan betul. Mereka menggunakan sepenuhnya peluang, menggunakan sepenuhnya ilmu, kemahiran, pengetahuan yang mereka ada, sebab mereka tahu murid itu mereka siapa. Dan pada ini memang kita menghargai. Dan untuk tahun ini, banyak seperti mana biasa, kita akan ada anugerah. Utama Hari Guru ni ialah tokoh kepimpinan kebangsaan tahun 2022 dan juga tokoh guru kebangsaan tahun 2022. Jadi ini merupakan penghargaan tertinggi. Setiap tahun kita buat penghargaan tertinggi negara kepada guru-guru yang telah mencurahkan khidmat bakti dan jasa yang tidak ternilai dalam mendidik anak-anak. Selain itu, kita ada 6 kategori tambahan, iaitu anugerah khas pendidikan, anugerah guru ikon, anugerah guru cemerlang, anugerah guru inovatif dan anugerah guru juara digital. Dan untuk kategori khas pendidikan Encik Nazri, pencalonan adalah untuk memenangi 6 anugerah, iaitu pencipta kandungan digital, inovasi pendidikan, kesukarelawanan, kepimpinan rendah, kepimpinan menengah, guru gigih pedalaman. Dan untuk anugerah guru ikon pula, kita ada 6 anugerah juga, Cik Nazri, iaitu guru inovasi PDP, dan kita tahu dalam tempoh itu banyak inovasi dibuat. Guru STEM, guru TVET, guru pendidikan maya, guru co-curriculum dan sukan, dan guru seni budaya. Manakala untuk anugerah guru cemerlang, kita ada juga 5 pemenang ataupun 5 penerima anugerah yang kita akan beri, iaitu guru cemerlang OKU, guru cemerlang pendidikan khas, guru sekolah khusus, guru orang asli pribumi, guru hebat bahasa dan guru cemerlang sekolah swasta. Dan untuk anugerah guru inovatif pula juga disediakan 5 anugerah, iaitu individu prasekolah, individu sekolah rendah, individu sekolah menengah, kumpulan prasekolah hingga menengah, dan individu lepas menengah. Jadi kepada semua guru penerima ini kita ucapkan syabas. Dan sebenarnya pengiktirafan tu wujud dalam pelbagai bentuk. Betul. Dan pada saya ini adalah sebahagian kecil daripada pengiktirafan. Pengiktirafan ni wujud dalam pelbagai bentuk. Penerimaan adalah pengiktirafan.
Okey. Perayaan Hari Guru itu sendiri sebenarnya pengiktirafan. Malah kalau saya secara peribadi Cik Nazri dah lebih 30 tahun menjadi guru. Pada saya ucapan terima kasih itu adalah pengiktirafan yang sangat besar maknanya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Nurisa tadi. Salah seorang guru yang saya suka tonton beliau di TikTok dan juga di laman sosial, termasuk di Instagram misalnya, Cikgu Ahmad Syahrul Azhan Ibrahim ataupun lebih dikenali dengan Sir Asai. Ini Dr. Nurisa mungkin familiar dengan Dr. Sir Asai ini. Cukup kreatif, membawa anak-anak sekali belajar bahasa Inggeris. Pengikutnya bukan calang-calang, 125,000 di Instagram. Kalau di TikTok itu lebih daripada 250,000. Saya rasa ramai lagi yang melakukan kreativiti dan mereka bukan inginkan populariti. Mereka bukan nak jadi influencer tetapi ingin menyampaikan ilmu dengan cara yang paling kreatif dan paling mudah difahami. Apatah lagi di kalangan anak-anak luar bandar. Tahniah pada guru-guru sebegini seperti Sir Asai. Tetapi mungkin bagaimana perayaan Hari Guru ini boleh juga diraikan oleh ibu bapa. Misalnya, ibu bapa boleh datang ke sekolah, beri sedikit imbuhan ataupun buah tangan ataupun berikan makanan sama-sama potluck ke dengan guru pengetua dan guru besar supaya perayaan Hari Guru ini menjadi kepunyaan semua warga negara. Dr. Nurisa. Baik. Memang Hari Guru ni pada saya perlu diraikanlah secara yang paling penting tu memaknakan Hari Guru itu. Jadi jalinan kerjasama bersama rakan strategik yang sejajar dengan anjakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2025 bagi meningkatkan kerjasama ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Dan hal ini mendekatkan pihak luar kepada KPM dan kita beri peluang sebenarnya kepada orang luar ni yang terlibat dan pada tahun ini ada 6 rakan strategi kita Cik Nazri yang banyak membantu merealisasikan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-51 ini dan KPM memang sangat menghargai sumbangan mereka ini. Antaranya ialah Yayasan Guru Malaysia Berhad YGMB, Bank Simpanan Nasional, Bank Islam Malaysia Berhad, Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dan Nestle Produk Sendirian Berhad Milo. Dan mereka ni memberi sumbangan kepada anugerah yang dipertandingkan bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah di peringkat negeri. Dan BSN misalnya menaja hadiah wang tunai, pingat emas serta hadiah iringan bagi tokoh guru kebangsaan dan tokoh kepimpinan pendidikan yang keseluruhannya berjumlah RM100,000. Dan kedua anugerah ini merupakan anugerah utama yang diberikan sempena Hari Guru pada setiap tahun. Dan KPM juga berbesar hati kerana YGMB telah menaja 11 anugerah Hari Guru peringkat kebangsaan melibatkan 2 kategori iaitu anugerah khas pendidikan dan anugerah guru inovatif. Manakala 2 lagi kategori di bawah anugerah guru cemerlang dan anugerah ikon terdiri daripada 10 penerima anugerah semuanya ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Dan tahun ini KPM menambah satu lagi rakan strategik bagi sambutan Hari Guru iaitu Nestle Products Milo. Jadi Nestle berbesar hati menaja pemenang bagi anugerah ikon bagi guru co-curriculum dan sukan dan pastinya sinonim dengan anugerah MSSN KPM Milo yang ditajakan oleh pihak Nestle setiap tahun. Dan di samping itu, rakan strategik ini juga memberikan sumbangan dalam melancarkan aktiviti yang dilaksanakan sepanjang tempoh dari 12 hingga 16 Mei sepanjang sambutan diadakan. Dan kita tak lupa juga satu lagi rakan strategik yang bekerjasama dengan KPM dari segi penajaan anugerah ialah MDEC, iaitu Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia dan melaksanakan inisiatif hashtag #MyDigitalMaker dan semenjak dilancarkan pada tahun 2016. Dan pada saya pendedahan ini kepada muda tentang kerjaya masa depan yang berteraskan teknologi digital. Dan hasil daripada inisiatif ini terdapat seramai 2.19 juta murid yang telah pun mengambil bahagian secara aktif
dalam inovasi digital dan seramai 4,600 guru sebagai jurulatih utama kepada subjek RBT dan asas sains komputer. Dan mereka ini dilatih oleh MDEC. Ini pada saya satu sumbangan yang besar oleh MDEC. Dan begitu juga dengan menjuarai budaya digital di sekolah dan dalam kalangan guru dan melalui anugerah cikgu juara digital. Jadi KPM sangat menghargai semua sumbangan dan penglibatan oleh rakan strategik ini. Macam yang Cik Nazri katakan tadi, begitu juga kalau sumbangan oleh ibu bapa misal kata PIBG, alumni di peringkat sekolah, pada saya ini merupakan satu sumbangan juga satu penghargaan lah kepada mereka. Itu di peringkat sekolah. Jadi pelbagai kaedah, pelbagai cara boleh dilaksanakan untuk meraihkan Hari Guru. Tetapi apa yang paling penting pada saya ialah memaknakan Hari Guru itu. Menjadikan Hari Guru itu sebenarnya falsafah di sebalik yang tersirat pada Hari Guru itu pada saya yang lebih bermakna lah, yang lebih guru-guru ini perlukan. Ya, betul Dr. Nurisa, kerana guru ini seringkali kita sinonimkan dengan ibarat lilin yang membakar diri, memberikan jasa pengorbanan yang tidak ternilai supaya anak bangsa menjadi seorang yang bermaruah dengan pelajaran yang mereka terima. Tak semestinya mereka menjadi seorang yang mendapat pangkat besar di bandar ataupun di syarikat-syarikat swasta korporat, tetapi apabila mereka berjasa dengan ahli keluarga sudah cukup sebenarnya menjadi warga negara yang berhemah dan juga bertata susila. Saya rasa itu sebenarnya yang kita ingin lihat apabila setiap kali guru membakar diri mereka untuk memberikan maklumat dan juga ilmu kepada para pelajar. Tidak kiralah sama ada di Kapit, sama ada di Long Paksia, sama ada di Tawau ataupun di pulau-pulau bertebaran di Sabah dan juga Sarawak, sampailah di Jeli dan juga di Kuala Perlis. Jadi bagi KPM sendiri, pengorbanan dan juga sinonim guru dengan kejayaan profesion sebagai pendidik ini, bagaimana profesion perguruan seterusnya dimartabatkan, dinaik taraf, diberi pengiktirafan dan diberikan ganjaran yang sewajarnya untuk menjaga kebajikan para guru, Dr. Nurisa. Baik, kata-kata Cik Nazri tadi mengingatkan saya lah kepada sajak yang setiap tahunlah kita dengar oleh Usman Awang. Ya, betul. Ini seorang hakim, jika hari ini seorang raja dan seterusnya, bermula daripada seorang guru biasa. Yang ini yang pada saya wajar untuk kita ingat balik dan mengingatkan balik diri saya. Saya pun asalnya bermula daripada dididik oleh seorang guru biasa. Jadi KPM sentiasa berusaha secara konsisten memartabatkan profesion keguruan ini agar profesion ini terus kekal, terus signifikan dalam mengharungi arus kemajuan dunia. Kita tahu zaman berubah, teknologi berubah, keadaan berubah, manusia berubah, tetapi yang kita nak profesion keguruan ini terus kekal apapun zaman teknologi, zaman apapun. Peranan guru itu terus kekal, terus signifikan, terus penting. Dan sudah semestinya KPM memberi sokongan kepada guru dan agenda pendidikan negara. Kerana kita tahu, Cik Nazri, pendidikan merupakan satu bidang yang sangat penting untuk melihat masa depan negara. Lihatlah generasinya. Untuk melihat masa depan negara, lihatlah sistem pendidikannya. Kenapa? Kerana dalam pendidikan inilah kita nak melahirkan insan. Bagaimana rupa corak wajah negara kita 10 tahun akan datang, kita lihat generasinya kini. Dan pada saya, kecemerlangan pendidikan tanpa mengira kaum, tanpa mengira lokasi, tanpa mengira grade, bergantung kepada guru. Sangat penting. Jadi saya memang mengharap agar setiap guru dia ada rasa macam saya katakan tadi. Kita balik kepada asas. Pertanyaan balik, kenapa menjadi guru?
Kenapa dulu kita menjadi guru? Kerana kita nak memberi sumbangan kepada generasi akan datang. Dan bagi menyokong perkhidmatan perguruan ini supaya terus efisien, KPM melaksanakan pelbagai usaha melahirkan guru yang berkualiti. Kerana di sini pada saya apa yang penting bukan hanya kuantiti guru, tetapi apa yang lebih penting ialah kualiti guru, roh guru, kualiti guru, sasiah guru, jati diri itu kena ada. Pada saya seorang guru, dia macam pokok, kalau boleh saya dia ada akar. Akar tu ialah peribadi seorang guru, bertanggungjawab, penyayang, mendengar, komunikasi yang baik. Itu kemahiran-kemahiran pribadi yang dia kena ada, kualiti pribadi yang dia kena ada. Tetapi dalam masa yang sama, dia kena ada kemahiran profesional, kemahiran kurikulum, kemahiran pedagogi, kemahiran pentaksiran, kemahiran dalam segi katakan pembedaan murid, teknik penyoalan. Itu kemahiran profesional. Dan dia juga kena ada benda itu. Sebab masa berubah, murid-murid berubah, keadaan murid perlu dididik mengikut murid itu. Jadi pada saya ini kemahiran profesional yang guru-guru sentiasa kena ada, kena upgrade mereka sendiri, kena sentiasa perkemaskan mereka dengan ilmu yang ada. Dan pada masa yang sama, kita nak guru ini berkualiti. Itu kata kuncinya, berkualiti. Kerana bila guru berkualiti, yakinlah kita akan melahirkan anak didik yang berkualiti. Berpunca dari guru, asalnya dari guru. Dan pada masa yang sama, guru itu perlu terus mempertahankan kemuliaan profesi perguruan ini. Dia mesti mempertahankan walau dengan apa cara sekalipun. Dia mesti mempertahankan. Kerana pada saya, kalau bukan kita, siapa lagi nak mempertahankan kemuliaan profesi ini? Dan guru, saya ingatkan diri saya, perlu mengamalkan etika, integriti dan profesionalisme mereka dalam mendidik anak bangsa ini. Terima kasih. Yang berbahagia Dr. Norisa binti Suhaili, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah, berbicara tentang sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan untuk 2022 kali ke-51. Selamat Hari Guru pada semua guru saya di Sekolah Kebangsaan Serkam, Melimau, Melaka, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad di Batu Berendam, Melaka. Begitu juga guru-guru di peringkat tertiary, di peringkat universiti dan sebagainya. Dan sama ada mereka seorang ustaz, mereka seorang guru, apa juga yang kita panggil, mereka adalah guru kita yang memberikan ilmu sejak kita kecil hinggalah kita menjadi seorang yang memberikan perkhidmatan dalam apa jua profession yang kita lalui sekarang. Peniaga, peguam, seorang pendidik, penyanyi dan sebagainya, asalnya adalah dari seorang guru. Terima kasih warga Kementerian Pendidikan yang berbahagia Dr. Norisa dan juga semua dalam profession perguruan. Selamat Hari Guru dan semoga sambutan kali ini suatu sambutan yang amat bermakna untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.